المؤمنين المتقين الذين قلوبهم دائما مع الله. هذه صفة المؤمنين المتقين الذين قلوبهم دائما مع الله. تعالوا معا لنحصل عليها أوصافا محمودة وأوصافا مرضية. تعالوا معا لنحصل عليها أوصافا محمودة وأوصافا مرضية. يا الله ربنا الرحمن. هذه صفة المؤمنين المتقين الذين قلوبهم دائما مع الله. هذه صفة المؤمنين المتقين الذين قلوبهم دائما مع الله. تعالوا معا لنحصل عليها أوصافا محمودة وأوصافا مرضية. تعالوا معا لنحصل عليها أوصافا محمودة وأوصافا مرضية. يا الله ربنا الرحمن. ينظرون إلى الكون نظرة عجيبة تتأثر القلوب بمعرفة الله. تحس الأعضاء بهيبة بديعة. بالنعمة الممنوحة تتجلى الرحمة فيبادرون الشكر للمنعم. يا الله ربنا الرحمن. هذه صفة المؤمنين المتقين الذين قلوبهم دائما مع الله. هذه صفة المؤمنين المتقين الذين قلوبهم دائما مع الله. تعالوا معا لنحصل عليها أوصافا محمودة وأوصافا مرضية. تعالوا معا لنحصل عليها أوصافا محمودة وأوصافا مرضية. يا الله ربنا الرحمن. تحس التربية من خلال المحنة. تربية الله المباشرة. كل ما حدث في أنفسهم هو قدر الله الأزلي. مليئة القلوب بالرضا والقبول. يا الله ربنا الرحمن. هذه صفة المؤمنين المتقين الذين قلوبهم دائما مع الله. هذه صفة المؤمنين المتقين الذين قلوبهم دائما مع الله. تعالوا معا لنحصل عليها أوصافا محمودة وأوصافا مرضية. تعالوا معا لنحصل عليها أوصافا محمودة وأوصافا مرضية. يا الله ربنا الرحمن. تتأثر القلوب بالذنب مهما صغر بل تتألم طول الزمن. ودليل ندامة أنفسهم يدوم البكاء من ذكر ذنوبهم. فيسرعون التوبة إلى ربهم. يا الله ربنا الرحمن. هذه صفة المؤمنين المتقين الذين قلوبهم دائما مع الله. هذه صفة المؤمنين المتقين الذين قلوبهم دائما مع الله.
يحصل عليها أوصافا محمودة وأوصافا مرضية. يا الله ربنا الرحمن، يا الله ربنا الرحمن، يا الله ربنا الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه أقوالنا أما بعد. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, apa khabar semua? Sahabat-sahabat pecinta Quran, sahabat-sahabat dari Quran Circle, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, okey, adik-adik semua. Alhamdulillah, kaifa halukum jami'an? Apa khabar semua, sihat ke pagi ni tuan-tuan dan puan? Jadi alhamdulillah, sama-sama selama dan selamanya, pertama dan selama-lamanya, insya-Allah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan izinnya kita dapat lagi bersama pada pagi ini, alhamdulillah, untuk sharing tajwid episod yang ke-183. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan, selamat datang yang baru masuk. Waalaikumsalam yang memberi salam. Okey, ahlan wa sahlan semua. Baik, pertama jangan lupa untuk bantu saya terlebih dahulu untuk sharekan kita punya live sharing tajwid pada pagi ini, tuan-tuan dan puan. Kepada yang sudah share, saya ucapkan ribuan terima kasih. Alhamdulillah, moga-moga tuan-tuan dan puan diberikan ganjaran atas usaha kecil ini, insya-Allah. Baik, sekali lagi ahlan wa sahlan kepada yang baru masuk. Jadi untuk hari ini kita bersiaran seperti biasa. Dan sebelum saya terlupa, tuan-tuan dan puan, saya nak mohon maaf untuk semalam. Mungkin ada yang tertunggu-tunggu untuk kita punya slot sharing tajwid kan. Tapi apakan daya, semalam tak berkesempatan, tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Memang saya dah prepare dah semalam, macam biasalah kan, 8.30. Cuma waktu saya nak start stream, saya nak start live tu, saya tengok dia warna merah tau. Kat aplikasi yang saya guna ni, dia ada indikator. So biasanya macam sekarang ni kan, okey kan, maknanya di skrin saya ni ada indikator warna hijau. So saya tahulah maksudnya saya punya live ni sedang berjalan dengan baik. Tapi semalam saya tekan je, dia terus warna merah awal-awal tu. Kan kalau pengalaman sebelum ni, selalunya kita untuk di awal okey kan, tengah-tengah tu kadang-kadang baru sangkut. Macam semalam awal-awal dah sangkut dah. Internet ada, cuma biasalah, mungkin ada selenggara sikit. Dan beberapa lebih kurang daripada sejam lah lepas tu kan, dah elok dah semalam sebenarnya. Dalam pukul 9 lebih nak dekat pukul 10 tu dah elok dah. Dia tak adalah ambil masa lama sangat pun. Dan kalau saya buat WhatsApp apa semua pun okey je, tak ada masalah. Apa pun saya minta maaf, mungkin ada semalam yang dah tertunggu-tunggu. Tapi itulah, dah takdirnya begitu, tak dapat kita bersama semalam. Tapi apa pun, untuk perbincangan semalam tu sepatutnya kita bawa pada hari ni lah. Okey, kita takkan skip. Jadi tuan-tuan dan puan dah buat ke latihan tu? Ada yang dah buat tak? Tak pun Ustaz meriah di grup, kira okey lah tu. Sebab apa jadi gitu Ustaz? Wallahualam, saya tak pastilah. Biasa bab-bab bila cerita bab internet ni, mana nak duga tuan-puan kan, dia jadi tu jadilah. Kalau ikutkan okey je, macam sekarang okey kan. Biasanya jadi gitu setahu saya lah, sebab ada selenggara ataupun sistem mereka sendiri mungkin sistem down dan sebagainya. Jadi ambil masa lah untuk dipulihkan. Okey. Biasalah internet, ya betul. Baik, yang baru masuk teruskan. Okey, selamat datang sekali lagi. Jangan lupa bantu saya tolong tekan butang share tu. Boleh? Dan terima kasih juga kepada penyumbang-penyumbang star kita. Alhamdulillah. Itu star bintang, bukan sekadar bintang tu. Bintang bukan sekadar bintang. Alhamdulillah.
ada manfaatnya yang besar buat kami. InsyaAllah. Terima kasih tuan-tuan dan puan yang memberi sumbangan selama ni. Alhamdulillah. Dah buat Ustaz. Baik, Alhamdulillah. Semua dah buat homework Dulu live buat homework bila? Kat sekolah ya. Tak apalah. Ini sebab kita nak belajar kan. Nak bagi cekang orang kata. Nak ngaji Quran ni nak cekang. So nak cekang ni kena usaha lebih sikit lah. InsyaAllah Baik, jadi lebih dahulu tuan-tuan dan puan untuk kita mendapatkan barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk pertemuan kita pagi ini. Jom sama-sama kita buka dulu pertemuan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita teruskan dengan bacaan istighfar kita. Sedia semua? Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihan amalan maqbula. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihan amalan maqbula. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihan amalan maqbula. Wa wafiqni amalan salihan amalan maqbula. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah. Baik, alhamdulillah. Selesai kita punya bacaan pembuka dan bacaan istighfar kita. Alhamdulillah. Kepada yang baru masuk, selamat datang sekali lagi saya ucapkan. Okey, jangan lupa untuk teruskan bantu saya sharekan dulu kita punya live sharing kita pagi ini. Baik, untuk makluman semua, hari ini tuan-tuan dan puan, seperti yang saya maklumkan pada hari Isnin lalu, kita akan sambung untuk hari ini satu ayat sahaja, iaitu ayat 49 dari surah Ali Imran, muka surat 56. Muka surat 56. Okey. Dan hari ini satu ayat je, 49. Sebab ayat 49 ni dia macam panjang sikit kan. Jadi terima kasih kepada sahabat-sahabat yang dah
bedah siap-siap, alhamdulillah. Dan ada sebahagiannya macam dalam grup kita pun semalam ada yang dah buat kan. Dia dah start semak-semak sikit, tu biasalah tu. Lepas tu ada masuk cerita katak sikit apa semua. Tu dalam grup semalam lah. Okay, baik, alhamdulillah. So tuan-tuan dan puan, seperti biasa kita akan baca untuk ayat 49 ni terlebih dahulu, kemudian baru kita pergi pada sesi apa? Bedah-membedah lah. Okey, boleh? Dah sedia ke semua? Apapun, saya nak ajak kita sama-sama tuan-puan betulkan niat kita pagi ni. InsyaAllah tajdid niat, perbaharui niat kita. Mudah-mudahan dengan niat kita yang betul, iaitu niat kerana Allah SWT, dan kita yakin dengan izinnya, kita yakin pada kuasa Allah, dengan izin Allah, yang mana ianya akan menggerakkan hati kita untuk kita lebih berpaut dengan Quran, untuk lebih dekat dengan Quran, bersahabat dengan Quran. Okey, dan daripada kuasa Allah jugalah, okey, yang kita kata daripada izin Allah itulah yang membuatkan kita mampu berada di sini pada pagi ini, mampu untuk kita melafazkan ayat-ayat Quran dengan baik. Okey, so yakin dengan Allah, positif, sentiasa positif dengan Allah. Dan seandainya ada yang tidak menepati dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita hajatkan, yakinlah bahawa Allah akan beri, mungkin bukan sekarang, tapi ada waktunya nanti, insya-Allah, biiznillah. Baik, sudah sedia. So, jom kita mulakan, insya-Allah. Kita baca dulu sama-sama. Ya, satu ayat ni, ayat 49. Kemudian kita pergi pada sesi bedah. Baik, tarik nafas dalam dalam tuan-puan, tarik. Okey, tarik dalam dalam. Okey, boleh. Baik, kita mulakan. Ready? Baik, 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rasulan ila bani Israil anni qad ji'tukum bi ayatin ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Baik, jadi selesai untuk bacaan kita yang pertama. Jadi ayuh tuan-tuan dan puan, kita sama-sama bedah ayat 49 ini bersama. Okey? Semua sudah bersedia? Kita mulakan insya-Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat pada baris yang pertama. Wa rasulan ila bani Israila anni. Baik. Wa rasulan. Kalimah rasulan, wa rasulan, waw diimpis saja. Ra kita baca dengan tebal kat sini sebab ianya berbaris atas. Ya. Ra kita baca dengan tebal kerana baris atas. Ra. Rasu, su mad asli di sini. Ya, kita baca dua harakat kerana adanya waw mad. Kemudian lan. Tuan-tuan dan puan, tanwin bertemu dengan hamzah. Tanwin bertemu hamzah. Tanwin bertemu hamzah, hukumnya izhar halqi. Jelaskan sebutan tanwin tu. Wa rasulan lan jelaskan lan tu, ya, izhar halqi. So kat sini kita tulis apa? IZH lah. Macam biasa kan? IZH, izhar. Ila bani. La mad asli dua harakat. Ila bani. Bani ni ni perkataan bani. Kita baca dengan 4 ataupun 5 harakat. Hukumnya apa? M J M. Tuan-tuan dan puan, mad jaiz munfasil. Ketika mana adanya pertemuan huruf mad iaitu ya ni dengan hamzah. So kat sini pun sama, huruf mad bertemu dengan hamzah juga. Tengok kalimah Isra tu. Jadi sama situasi dia. Cuma yang membezakan ialah dia bertemu tu dalam satu kalimah ataupun dua kalimah. Macam bani, mad bertemu hamzah dalam dua kalimah. Maknanya bani satu perkataan, Israel dalam satu perkataan, hamzah tu dalam perkataan yang kedua. Tetapi kalau Israel ni pertemuan tu berlaku dalam satu kalimah. Jadi kita sebut apa ni? MWM, mad wajib muttasil. Cuma kadar kedua-dua hukum ini sama je, 4 ataupun 5 harakat. Boleh? Wa rasulan ila bani Isra. Ra kita panjang 4 atau 5 harakat dan tebalkan ra tu sebab ianya berbaris atas. Ila. Ini mak asli ataupun kita sebut sebagai shibhu badal sebab dia hamzah kan. Jadi shibhu badal ni dia istilah untuk menyelamatkan kita sebenarnya supaya kita tak terkeliru dengan hukum mad badal. Walaupun hakikatnya ianya adalah mad asli sahaja. Okey, mad asli. Tak ada masalah nak sebut shibhu badal ke mad asli ke, terpulang. Sebab hamzah yang kat sini adalah hamzah yang original yang memang dibaca secara tabi'i, 2 harakat lah, asli. Ya. Biasa kalau tuan-puan dah belajar advance sikit, kita sebut apa? Shibhu badal. Dia menyerupai badal. Okey. So bolehlah tulis SB. MSB bukan mamasab yang jual kek tu, bukan. Mad shibhu badal. Okey, Isra'i 2 harakat macam biasa. La an wajibul gunnah. Nun bersabdu kita kena dengungkan dia kadar 2 harakat. Ni pun ni pun kita baca 2 harakat lah. Okey, mat asli MA. Baik. Qad ji'tukum. Huruf dal yang sukun. Jadi kat sini adanya sifat yang dinamakan apa? Lantunan ataupun qalqalah. Baik, dan qalqalah ni kita maklum bahawa adanya beberapa pecahan. Dan contoh yang kita lihat sekarang ini adalah qalqalah sughra. Qalqalah sughra, kecil. Lantunan yang lemah. Qad. Praktikal dia qad ji'tu. Qad ji.
qad boleh. Anni qad ji'tukum QS QS qalqalah sughra ji'tukum. Okey, hamzah ni kita matikan macam biasa. Ta baris depan tu kum. Cuma untuk hamzah ni saya nak pesan sikit lah kan. Hati-hati supaya kita tidak adakan bunyi yang tak sepatutnya, yang kita sebut apa sebagai tawallud. Kita beranakkan. Contohnya ji'tu, qad ji'tu, ji'a. Jadi pastikan syiddah, sifat syiddah pada hamzah ni berlaku dengan baik. Qad syak, berhenti tu syak. Qad tapi janganlah buat apa, janganlah tak perlulah lonjakkan suara nak menampakkan bunyi terkejut tu. Qad ji'tukum kan. Nak nunjuk sangat syiddahnya, tidak. Tak sampai itulah. Okey. Qad ji'tukum bi'a. Boleh? Baik. Tukum. Faham ni? Baik. Tukum mimmati bertemu ba. Jadi mimmati bertemu ba ni tuan-tuan dan puan, hukumnya apa? Ikhfa syafawi. Okey, ikhfa IKS ikhfa syafawi, yang mana untuk hukum ikhfa ni dia sama macam iqlab. Okey, kita tutup bibir bersahaja, lemahkan pegangan antara dua bibir, bibir atas dengan bibir bawah ni. Tutup je macam biasa. Kum kum. Cuma tidak dilakukan secara sempurna. Kalau sempurna dia dah jadi macam idgham mislain kan, mim temu mim tu. Ji'tukum. Kita tutup secara sempurna, kamil. Tapi ni yang saya maksudkan tadi, tutup bersahaja. Ji'tukum bi ayatim. Boleh tak? Dapat bi'a. Ni mak badal. Okey. Sebenarnya bi tu dia kalimah lain tu, bi'aya. Jadi ayatin tu dia satu perkataan. Jadi hamzah dua harakat berada di awal kalimah, maka disebut sebagai mak badal lah. Okey. Hamzah yang dibaca dua harakat di awal kalimah. Tapi kalau tuan-puan sebut mak asli pun tak mengapa, dimaafkan, tak ada masalah pun. Boleh. Sebab dia dalam dari segi kadarnya sama sahaja kita baca dua harakat. Lainlah kalau kita mengamalkan qiraat lain kan. Ada sebahagian mak badal ni dibaca panjang. Tapi untuk kita mak badal dengan mak asli ni kadarnya sama sahaja, dua harakat. Baik. Bi ayatim, tanwin bertemu mim, idgham bi gunnah, IBG. Tanwin bertemu mim kan? Tanwin bertemu mim. Baik, kemudian ni tanwin bertemu mim, idgham bi gunnah. Kemudian kita tengok ada satu lagi, nun mati bertemu ra pula. Jadi kat sini hukumnya IBL. Kalau IBG idgham bi gunnah, kalau IBL ni idgham bila gunnah. Boleh? Macam tu. Baik, idgham bila gunnah. Yang mana kita masukkan nun tu, bunyi nun tu ke dalam ra. Dan pada hakikatnya memang dari sudut zahir pendengaran kita tu memang kita dengar tak ada lah bunyi nun tu dah. Tapi kalau diikutkan nun tu sebenarnya dah diidghamkan masuk dalam huruf ra. Boleh? Atas faktor taqarrub, makhraj yang berhampiran. Mirra, 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 mirra. Gitu je. Bila gunnah tanpa dengung. Okey? Bi ayatim mir rabbikum. Kum. Kita nak berhenti pada kum tu, jelaskan sebutan mim tu, izhar. Jelaskan. Baik kita berhenti, baik kita sambung, tetap dibaca dengan izhar, jelas. IZS, izhar syafawi ya. Saya betulkan. IZS. Boleh. Untuk ba macam biasalah, Rabbi. Okey, Rabbikum.
Gitu saja. Baik. So nanti kita baca, kita berhenti kat sini lah. Rabbikum. Berhenti situ kemudian sambung je terus. An-nun bersabdu. Kemudian ada huruf mat ni bertemu hamzah. Baik, ada dua kita kena perhatikan kat sini. Pertama, dengung wajibul gunnah WG pada nun bersabdu. Kemudian ni kena panjang sebab mat bertemu hamzah dalam dua kalimah. Maka kat sini MJ mat jaiz munfasil MJM. Okey. Anni Puan Nur Hayati, idgham bila gunnah tu dibaca dua harakat ya? Tidak. Idgham bila gunnah dia tak ada harakat. Dia sekadar idgham, masukkan. Bi ayatim mirrab. Nampak tak bunyi dia tu? So kita tak ada istilahkan dia dua harakat lah. Jelas ke? Baik, kita sambung semula. Anni akhluqu. Baik, untuk huruf kha ni dia huruf isti'la, dia tebal. Okey, huruf yang tinggi. Apa yang tinggi? Pangkal lidah meninggi. Itulah isti'la. Yang mana ia menghasilkan suara yang tebal. Kalau tebal, nak jadikan tebal tu kena angkat pangkal lidah. Akhlu. Kha. Akhlu. Akhluqu. Baik, saya bincang terus untuk qaf ni. Sekalilah dua-dua ni. Minta sahabat-sahabat fokus untuk kedua-dua huruf ni. Kha mati, kemudian qaf yang hidup pada depan tu. Jadi dua-dua huruf ni bersifat isti'la, yang mana kita kena angkat pangkal lidah kita. Okey, kena angkat pangkal lidah kita untuk hasilkan suara tebal, bunyi tebal tu. Okey? Boleh? Baik, tuan-tuan dan puan. Jelas tak ni? On tak on? Baik, cuma satu kan ada dua isti'la, dua huruf tebal. Kha satu, kemudian qaf satu. Cuma kha ni hati-hati sebab kadang-kadang kita tak perasan. Bila baca kita mungkin terlemahkan sikit huruf kha ni. Jadi macam mana? Anni akhluqu. Nampak tu? Tak mengubah pun bunyi huruf lain. Masih lagi kita sedar ianya bunyi kha. Cuma sifatnya tak berapa cantik. Maksudnya tak diperkemaskan. Jadi tuan puan bila dah dengar ni, dah faham ni, so praktikkan. Praktikkan yang sepatutnya lah. Boleh? Anni akhluqu. Nak muncung ke ustaz? Tak perlu pun. Okey, kalau muncung dia bunyi macam tu. Boleh? Anak ustaz nak gaji. Itulah dia masuk tadi. Dengan intek apaknya. Boleh tuan-tuan dan puan? Anni akhluqu. Pangkal lidah kita yang mainkan peranan tu, bukan bibir. So sebab tu tak perlu kita muncung kita punya bibir ni. Okey, bibir kita. Baik, untuk qaf tebal jugalah, luqu. Cuma lam hati-hati, lu ni sebab dia huruf nipis kan. Jadi takut kita terbawa sekali tebal. Sebab apa? Sebab ianya di apit kiri kanan dia huruf tebal. So lam ni berada dalam keadaan yang bahaya kalau kita tak fokus betul-betul. Akhluqu. Allah bunyi la. Allah. Akhlu. L-U-Lu. Gitu nah. Kadang ada yang tak boleh bunyi sampai macam tu. Kadang ada yang tak boleh sampai bunyi macam tu, ustaz. Kena tahu juga faktor tak boleh tu sebab apa. Kena dengar, kena cubalah. Saya pun tak pasti. Kalau tanya macam mana, kena latih lah sampai boleh. Macam tu. Kadang benda ni sebab dia dah sebati kan. Dia banyak faktor lah. Sebab tu saya tak berani nak buat satu kesimpulan yang tu. Kesimpulan umum boleh lah.
Tapi banyak faktor. Kalau kita tak boleh ni mungkin sebab cara, maksudnya saya kata ni tadi kan, bak lidah tu kan main peranan besar. Mungkin kat situ yang menyebabkan berlaku bacaan yang kurang tepat. Bukanlah kata saya yang paling tepat, tidak. Cuma kita memahami apa yang telah diusulkan oleh para qurra. Para alim ulama dah tulis dah. Okey, isti'la, angkat pangkal lidah maka terhasillah huruf kha dengan baik insya-Allah. Kha khi khu. Kalau nipis kha khi khu, kha khi khu. Bunyi ada. Kha khi khu. Kan beza tu. Semuanya bermula daripada pangkal lidah kita tu. Okey. Dominan je kat situ. Baik. Akhluqu lakum minat tini. Lakum mim mati bertemu mim idgham mislain ataupun idgham syafawi. IDM boleh IDM. Sekarang saya dah boleh sikit bunyi kha, tak apa. Pengalaman. Okey. Lakum kat sini kita sempurnakan. Dia macam kita baca wajibul gunnah, begitulah, dengung kamil secara sempurna. Akhluqu lakum minat ti. Baik, minat. Baik, huruf nun baris atas na, nipis kan. Jadi selepas ni dia nak jumpa huruf ta bersabdu, tuan-puan. Betul tak? Okey, pertama kalau kita sebut tentang hukum kat sini alif lam syamsiah lah, semua tahu. Cuma nak membunyikan tu mungkin ada sedikit orang kata apa, kerumitan, rumit lah nak sebut tu, kesukaran kan. Ada kesukaran di situ. Mino. Kadang-kadang sebab kita terlalu berjaga-jaga dengan huruf ta, maka kita sebelum nak sambut ta tu kita dah tebal siap-siap pada nun tu. Itu yang kena hati-hati tu. Kan? Lakum minat ti. Apa? Minat ti. Jadi itu yang kita kena elakkan. Mina. Lakum mina tini. Dapat? Huruf ta. Dah sebut ta tu baru tebal. Ta ti. Ni baris bawah kan. Minat ti. Ta ti tu. Minat tini kahai. Minat ti. Boleh? Jadi kawal nun tu sebaik mungkin lah. Kawal baik-baik insya-Allah. Kemudian ni dua harakat ma'asli. Kemudian kahai a. Hai ni kita sebut bacaan lin, bacaan yang bersifat lunak. Okey, ni ma'asli. Ni kahai atita. Baik. Kat sini senang sikit, tuan-puan. Sebab ta ni baris bawah. Jadi pengaruh kita nak tebal tu mungkin kita boleh kata kurang ataupun tak ada langsung. Okey. Kat sini pun sama alif lam syamsiah. Ni. Kalau kita bandingkan antara dua ni, minati dengan tita. Percayalah kat sini lebih mudah berbanding dengan yang ini. Kat sini lagi mudah berbanding yang ni. Betul tak? Sebab kat sini dia baris atas. Jadi mungkin kita cenderung bunyi tu kita nak buat tu mino. Tapi kalau di sini dia sebab dah baris bawah dah. Dia dah memang auto nipis. Kahaiati. So kita tak boleh nak tak boleh nak buat tebal. Susah. Sebab tu saya kata dia lebih mudah. Jadi mudah-mudah pun kena hati-hati juga. Bila dah mudah kat sini, mungkin susahnya pula kat sini. Susah kat mana? Susah nak tebalkan ta ni pula. Kahai atita. Dia mulalah jadi bunyi atita. Kahai atita. Atita. Itu yang tak mau tu. Ta isti'la itbaq. Betul. Okey. Musta'liyah mutbaqah. Baik.
Jelas ke? Minal tini kahai'atil tayr. Berhenti situ kat ra tu. Boleh? Tuan-tuan puan. So apa pun ta ni memang kena ditebalkan lah, ya. Baik. Kemudian kalau kita berhenti pada kalimah tayri, tebal ke nipis tuan-tuan puan? Jom jawab soalan ni. Sembang bab ra. Ni ra ni nak baca tebal ke nipis? Tuan-tuan puan, dapat tak? Kejap kenapa ni? Kejap Okey, baik. Ra nak baca tebal ke nipis? Ra. Kalau kita berhenti bukan kalau sambung. Kalau sambung dah tentu-tentu nipis. Sebab ada baris bawah kan. Ni ceritanya kalau berhenti. Kalau berhenti. Kalau berhenti. Kalau berhenti. Bukan sambung Kalau sambung confirm lah nipis kan. Sebab ada baris bawah. Tuan-puan mesti boleh jawab je ni. Kalau tak boleh jawab saja je lah. Kalau tak boleh jawab memang saja tu. Nipis sebab ada yamat. Okey. Nipis sebab apa? Sebab ada yamat. Okey. Jawab. Sila. 20 saat. Nipis sebab ada yamat. Okey. Okey, ada yang kata tebal. Tebal sebab sebelumnya baris atas. Okey. Nipis sebelumnya yamat. Saya pelik Tuan-tuan perempuan, saya ada soalan. Jeng. Baik. Kita tengok kat sini ra mati. Okey, ni ra mati. Sebelumnya terdapat huruf ya. Okey, so jawapan tadi katanya dah betul dah. Okey, dan sebelumnya tadi ada huruf baris atas lah. Apa-apa huruf baris atas. Okey, inilah situasi tadi kalau kita tengok, betul tak? Kan? Maknanya kat sini huruf ta. Sini huruf ya. Ni huruf ra. Kan? Ni. Jadi sekarang ni ra ni, tuan-tuan puan, ra baris bawah ni tak dipakai dah. Sebab kita nak berhenti pada dia, betul? Okay, so ra ni mati. Dan sebelumnya ada huruf ya. So apa nama ya ni tuan-puan? Tuan-puan masih keliru sikit lah. Ya? Tak dapat nak bezakan dengan baik lagi. So kat sini kita sebut ya lin tuan-puan Biasakan istilahkan ya lin.
Memang dia sebenarnya dalam kategori mat juga. Tapi kita kena jelas lah supaya tak keliru nanti. Ya lin. Okey. Ya sukun. Ataupun ya lin. Untuk situasi ni lah, untuk perkataan ni. Kalau ya mat, kenal kan ya mat ni macam mana? Ya mat ni tak ada simbol. Tuan-puan. Tapi tadi saya tengok ramai juga jawab ya mat tu. Ya benar, memang kalau ya mat pun memang akan dibaca nipis. So macam kat sini pun akan dibaca nipis. Tuan-puan jangan tengok kat sini dah. Jangan tengok. Jangan tengok sini. Jangan tengok sini. Okey, tengok kat mana ni? Clue besar dia semua kat sini. Ra mati sebelumnya ada ya. Confirm kena baca dengan dengan apa? Nipis. Tu je. Kena ingat ni lah. Beza ya lin dengan ya mat. Kalau ya mat, contoh macam perkataan masir. Kan? Khabir. Contoh. Ni ialah ya mat. Nampak? Dia kosong. Ni mat. Kalau ada sukun, apa dia? Lin. Kena jelas kat situ. Boleh? Banyak tadi mungkin terpengaruh jawapan kawan-kawan mungkin. Sampai tersilap kan? Saya buat pembetulan. Terima kasih. Okey, baik. So yang tanda tu pastikan tengok, check betul-betul. Tengok kalau ada simbol mesti ya lin. Ya yang ada simbol mesti ya lin. Confirm. Kalau tak ada simbol, insya-Allah dia ya mat. Asasnya begitu, fahamkan gitu. Boleh? Ingat sampai bila nak ingat ni? Sampai hari ni, esok, sampai jam 1 tengah hari. Sampai bila? Hatta yaumul qiyamah, insya-Allah. Sampai kiamat pun ingatlah, cubalah ingat. Baik, jom. Kalau kita berhenti, baca dengan nipis lah. Contoh, saya ambil daripada An-Ni ni. Bismillahirrahmanirrahim. Anni akhluqu lakum minat tini kahayati tayr. Boleh tuan-puan? On tak on? Baik. Kita sambung. Berhenti kat situ. Tayr nipis. Matlin. Nama hukum pun matlin tuan-puan. Kan? Kalau kita betul cekang tang hukum tu pun sebenarnya dah cukup membantu dah. Mana mungkin hukum matlin tapi melibatkan yamat. Kan macam pelik kat situ. Dia tak adalah pelik apa pun. Dia memang dah kategori mat pun sebenarnya huruf lin ni. Kalau diikutkan pada awalnya. Tapi sebab tu para ulama memisahkan istilah tu. Sebab nak nampakkan dari sudut sifat tu. Sifat lembut tu dah ada. Okey? InsyaAllah akan ingat sebaik khayat. Betul Ustaz Yalin, silap pandang ada sukun. Baik. Tak apa, insyaAllah. Pelan-pelan Fa'anfu. Nun mati bertemu fa. Nun mati bertemu fa. Ini siapa yang baru ikut kelas kita baru ni? Tahulah kan? Ikhfa' haqiqi, tafkhim dan apa dia? Awsat. Nampak istilah dia bukan main lagi. Tapi untuk yang biasa-biasa beginner, insyaAllah sebut ikhfa' hakiki pun dah okey lah. Yang tadi tu lebih kepada pendetailan lah. Tak ada apa pun. Okay? Kalau tahu detail pun tapi bacanya pun masih kurang. So lebih baik kita fokuskan pada praktikal terlebih dahulu. Okay? Jangan duk kejar tang teori je. Kan? Bab-bab nama, istilah semua. Jangan duk kejar situ je. Fokus lebih pada praktikal kita. Amali fikiran tak stabil. Masya Allah. Okey ke tak tu? Baik. Fa'anfu. Nun mati bertemu fa. Ikhfa' haqiqi. Ikhfa' haqiqi. Fa'anfu.
Fa'anfukhu. Khu sekali lagi tebal. Nun mati bertemu fa ikhfa jangan sebut nun tepat pada makhrajnya. Sembunyikan nun. Fa'anfukhu fihi. Fi ma asli. Hi fayakunu. Okey. Hi ni satu harakat tuan-tuan, hati-hati jangan terbaca dua pula. Kadang-kadang ada orang dia tersilap kan, dia nampak je ha yang macam ni mesti baca dua. Sebenarnya tidak lah. Tengok kalau ada ya mat yang macam ni kan, yang macam ni, perasan tak kalau dalam Quran ada jumpa macam ni, ni ya lah, kepala huruf ya. So bila tak ada tak payahlah baca. Okey, boleh. Melainkan kalau qiraat lain, itu iyalah. Kalau macam dalam qiraat Ibnu Katsir kan, Ibnu Katsir akan baca dua harakat untuk ni kat sini. Fa'anfukhu fihi fayakunu. Kan? Untuk kita, macam mana yang tertulis macam tu lah kita baca. Okey? Kalau Ibnu Katsir ataupun tak silap saya lah, okey? Dalam riwayat Qumbul dan Al-Bazzi, so dibaca dua harakat kat sini. Dia sama, dia akan dibaca dengan maksilah. Maksilah qasirah. Tapi kita akan baca maksilah qasirah ni kalau ada ya, baru baca dua harakat. Tak ada ya, satu harakat. Macam ni lah. Fihi fayakunu. Saya cerita ni tujuannya supaya tuan-puan tahulah. Ada je qiraat lain yang baca dengan dua harakat. Untuk kita satu saja. Fa'anfukhu fihi fayakunu. Fa huruf istifal, tafkhim. Tafkhim lah, tarqiq. Oh, tadi saya tersasul sorry. Tarqiq betul. Nipis. Nipis lepas tu awsat. Saya pun tak ingat saya sebut apa tadi. Kalau saya sebut tafkhim tu maknanya tersasul tu. Okey. Baik. Fa'anfukhu fihi fayakunu. Ku ma asli. Ku ma asli. Nutai. Okey, ta tebal macam biasa. Kemudian ni ya lin. Bacaan lin Fayakunu tayra. Ra ni asalnya tanwin. Tayran. Ran. Sebabnya apa? Apa yang sebab? Puan Nani tanya yang mana ni? Sebab apa? Fihi fayakunu tayran biiznillah. Okey. Fayakunu tayran, tanwin bertemu ba. Sebab tu kita tengok tanwin pada tanwin pada ra ni dia digantikan dengan mim. Sebab nak bagi tahu kita adanya hukum iqlab. Bukan iqlab. Okey, iqlab tebal. Iqlab. Okey. Tayran bi. Tanwin bertemu ba iqlab. Baik. Iqlab. Untuk iqlab ni sama macam ikhfa syafawi kat atas tadi. Okey. Kita tutup bibir bersahaja. Tayran bi. Okey. Rambi. Lemahkan pegangan antara dua bibir. Okey. Yang dibaca dua harakat. Yang tadi tu. Sebab riwayat puan. Boleh? Sebab Nabi membenarkan baca begitu untuk riwayat tersebut. Kalau ada istilah tu disebut kinayah. Untuk Imam ni lah, Ibnu Katsir tadi. Okey. Dia apa je bacaan yang mutawatir, maksudnya bacaan yang diterima oleh Nabi,
Kalau ditanya sebab, persebab tu semuanya adalah disebabkan riwayat. Itu jawapan paling utama sekali. Itu orang panggil ilmu riwayat. Maksudnya diriwayatkan oleh Nabi, turun kepada orang ni, turun pada orang ni, orang ni, orang ni, orang ni, orang ni. Dalam masa yang sama, adanya ilmu dirayah yang disebut sebagai ilmu teori. Para ulama mengkaji kenapa dibaca begitu, kenapa kalau jumpa ni dengung. Mereka cari sebab-sebab dia. Maka wujudlah istilah-istilah idgham bi gunnah yang kita baca tu. Maksudnya para ulama mengkaji di atas orang kata apa, logik sebutan bahasa Arab tu sendiri. Banyaklah benda yang dia orang ambil kira. Macam sampai ke saat kita ni, kita just ikut je apa yang telah disusun. Kita bukan lagi golongan pemikir. Kita bukan golongan pemikir. Bukan kita yang duk kaji benda ni, tidak. Tapi mereka dah kaji siap-siap untuk kita. Bekalan untuk kita. Kita tinggal nak ambil je. Ya. Boleh. Fihi. Kalau macam kita, kalau buat temu hamzah baru jadi 2 harakat. Okey. Dia silah mim, dia tak bagi silah mim, tapi konsep dia lebih kurang lah. Siapa yang belajar qiraat macam tu lah. Dia ha kinayah. Okey, sebab ha kinayah. Kalau dalam silah sebut ha kinayah lah. Kalau kita sebut ha dhamir kan. Macam tu. Sama aja. فأنفخ فيه فيكون طيرا رم بإذ. Huruf zal ni kita kena rakhawah alirkan suara. Sekejap, mana pen merah sini. Okey. Kat sini kita tak perlulah saya tulis, tuan-puan boleh catat lah. Saya tak nak campurkan sifat kat sini kan. Bi'izni. Apa pun pastikan alirkan suara bi'iz. Dan dalam masa yang sama, zal ni kena keluar hujung lidah. Okey, keluarkan hujung lidah. Bi'iznillah. Nillah. Puan Ani okey? Bila tanya tu saya kena cerita lah kan. Tapi ada kat depan tu. Baik. Biiznillah. Kalimah Allah ni ma'ari li sukun. M-A-L. Biizni. Okay, ma'ari li sukun. Wa ubri. Baik, huruf ba. Ra baris bawah, ri. Wa ubri. Ba yang sukun. Ni qalqalah sughra. Okay, boleh. Wa ubri ul. Ri nipis, ra baris bawah, ul alif lam qamariyah, ALQ. Ak. Kat sini matikan. Pastikan ada hams. Tapi sebelum kita nak lakukan ataupun nak adakan sifat hams, pastikan kita selesaikan dulu syiddahnya. Wa ubri ul ak. Dia bunyi k. Ak maha. Dia bukan ak. Itu dah, itu tawallud tu. Ak dia tuan-puan dengar pada mic saya ni pun dah boleh tahu dah. Itu yang orang duk kata angin-angin tu kan. Itulah di udara sebenarnya, hams. Udara ataupun nafas yang terlepas. Okey. Baik. Wa ubri'ul akmaha wal abrasa. Wal alif lam qamariyah juga. ALQ. Ab QS qalqalah sughra lemah. Wal abra. Ra tebal, sa tebal. Dua-dua ni perlu ditebalkan. Ra sebab pada atas, sad memang huruf yang sampai bila-bila pun tebal. Betul? Baik. Wal abrasa wa uhyil mauta biiznillah. Wa uhyi. Baik, wa pada atas, wa. Ha pedas. Okey, ha pedas ni tengah kerongkong kita kena sempit kan. Wa uhyil. Yil.
Kat sini ALQ. Wa uhyil mau. Wa uhyil mau. Mau. Bacaan lim. Wa uhyil mau. Yil mau. Boleh? Yil mau. Ta ma asli. Bi'iz. Bi'iz. Okey, hujung lidah keluar bagi huruf zal ni. Kemudian rokhawah. Lepaskan suara. Jangan tahan. Bi'iz. Jangan bi'iz. Elakkan berlaku gitu. Bi'iz. Belakang tu. Bi'iz. Wa uhyil mauta biiznillah. Man arid lisukun kalimah Allah. MAL. Okey, ni MA mak asli. Sambung Wa unabbiukum mimmati bertemu ba. Isaac. Oh sorry. Bukan Isaac, IKS, ikhfa syafawi. Sama macam kat atas tu tadi kita ada jumpa kan. Ji'tukum bi ayah. Kalau kat sini bunyi samalah. Kita tutup bibir, kemudian lemahkan pegangan dua bibir kita ni. Jangan tutup sehingga sempurna. Kalau tidak nanti dia jadi macam idgham mislain kat sini. Kan? Lakum sempurna. Wa unabbiukum. Bunyi dia memang dekat-dekat je kan, sebab bunyi mim juga. Cuma kita je dapat rasa, insya-Allah. Kita tahu dah kita yang mengawal bunyi tu kan. Okey. Baik, mim mati bertemu ba, ikhfa syafawi. Ma asli ta kulu. Ta hamzah mati syiddah. Okey, tahan suara. Ta. Jangan ditawalludkan, jangan dita-e. Bima ta'kulu ta'kuluna wa ma luma asli wa ma mat asli tadakhiru tadakhi. Jangan khi ni jaranglah orang silap kan sebab dia baris bawah. Tapi apa pun kena faham, dia baris bawah pun kena tebal. Bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Khiru rumat asli. Rumat asli. Nafi fi ma asli. Buyu ma asli. Tikum kum izhar syafawi. Dapat? Bima ma asli ta syiddah kulu man asli wa ma man asli kha tebal ru tebal dan man asli nafi ma asli buyu ma asli tikum izhar syafawi Isaac S fi buyutikum inna fi nun bersabdu wajibul gunnah fi man asli za man asli. Dapat tak? Wajibul gunnah fi ma asli za ma asli lika la aya. Lika huruf kaf ni tuan-tuan puan, ingat apa dia? Kepala huruf kaf bukan huruf hamzah. Dah jemu tuan-puan dengar saya ngulang betul tak? Janganlah jemu ya. Zal keluar hujung lidah zalika la mat badal MB mat badal la ayatal lakum yatallakum yatallakum mim mati bertemu siapa ni? Bertemu hamzah. Mim mati bertemu hamzah. Jadi mim mati bertemu hamzah hukumnya apa? Izhar syafawi Isaac S. Talakum inku
Nun mati bertemu kaf. Nun mati bertemu kaf. Nun mati bertemu ta. Jadi dua-dua ni ikhfa hakiki tuan-tuan dan puan. Okey, IKH. IKH. Ikhfa hakiki. Cuma kalau kita tengok lah, khususnya kepada pelajar-pelajar kita saya kan, memang baru ni kita dah belajar tentang maratib ikhfa, martabat bagi hukum ikhfa ni. Jadi mungkin juga ada yang sahabat-sahabat tak ikut, so mungkin ataupun dah belajar dah sebelum ni kan dengan guru-guru tuan-tuan puan-puan masing-masing. Cuma saya sebutlah secara ringkas kat sini. Apapun, walaupun hukum sama bagi kedua-dua ni, ikhfa hakiki, cuma kita akan dapati bunyinya akan ada perbezaan. Itu yang disebut martabat tadi. Dia ada martabat dia. Jadi kalau kaf ni kita belajar apa? Ikhfa hakiki. Kemudian dibaca dengan apa? Tebal ke nipis? Dibaca dengan nipis. Dibaca dengan nipis. Disebut sebagai tarqiq. Ikhfa hakiki, tarqiq. Lepas tu apa? Ada dalam kategori yang mana? Martabat yang mana? Pertengahan. Pertengahan. Berada di paling terendah sekali. Adna. Kan? Ada dalam martabat adna. Martabat yang paling rendah sekali. Itu yang kita belajar. Baru hari apa? Selasa kan? Gitu. Boleh? Oh, tanwin bertemu lam. Lupa nak tulis. Terima kasih puan. Tak perasan pula. Ni, tanwin bertemu lam ni tuan, belakang tu. Tengok ni idgham bila gunnah ya. IBL. Tadi idgham bila gunnah saya buat apa kod dia? Lupa pula. IBL lah. Boleh? IBL idgham bila gunnah. La ayatalla. Gitu. Kat sini saya baru buat ni. Tertinggal tadi. Baik. Kita cerita balik kat sini tadi. So kalau nun bertemu kaf, kaf ni berada pada martabat yang terendah. Jadi bila kata terendah ni sebenarnya paling agak sukar nak buat lah sebenarnya. Agak sukar. Dan nun mati bertemu ta. Ikhfa hakiki juga. Tebal ke nipis? Nipis juga. Tarqiq. Martabat dia yang mana pula? Martabat a'la. Paling tinggi sekali. Bila kata tinggi ni maksudnya mudah nak buat. Tapi dalam mudah dia pun hati-hati supaya tidak berlaku idgham. Ni pening lah sikit tuan-puan. Minta maaf Kokot ada part-part yang rasa macam mungkin sebelum ni tak pernah dengar saya sebut kan. Ni saya cerita ni sebab kelas kita baru lepas cerita benda ni. Sajalah saya recap balik kan. Martabat adna secara tarqiq, Puan Safiah. Okey, tarqiq nipis. So bunyinya beza. In kuntum saya ulang. In Jadi bila martabat a'la ni kan, contoh ta tu dia senang nak buat. Senang. Sebab ada makhraj hampir. Bila kata a'la ni maksudnya makhraj nun mati tu dengan ta tu ada hampir, paling dekat. Boleh nak? Okey, saya baca sekali lagi. Saya baca pelan-pelan daripada inna ni. Daripada sini. Inna fi zalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Dapat beza? Okey. So kat sini dibaca nipis lah. Biasanya kalau poin yang ringan saya selalu guna sebelum-sebelum ni, kita kenal pasti sifat je. Itu pun dah memadai sebenarnya tuan-puan. Bab martabat ni kena tengok. Bila kata martabat adna bukan maksud dia nipis tak. Martabat dengan sifat tebal nipis tu lain. Tebal kalau jumpa dengan isti'la. Nipis kalau jumpa dengan istifal. Dah. Pening koma ya.
Yang dah belajar okey lah, insyaAllah. Yang tak pernah ni mungkin rasa penuh ikan roket mentol semua atas kepala, pusing-pusing mikirnya. Tak apa, insyaAllah ada kesempatan, ada rezeki, boleh sama-sama join kelas kita ataupun boleh orang tak apa dedah atau join seminar makhraj sifat supaya kita terdedah dengan istilah-istilah yang sebut tadi tu. Jangan stres pula tuan-puan. Apa ni, hari tu rasa senang belajar, tiba-tiba rasa susah pula. Kan, sebab dengar istilah pelik-pelik. Dia bukan pelik, cuma kita belum sempat dengar lagi. Kalau dah dengar, insyaAllah okey. So apapun poin kesimpulan dia, saya nak bagi tahu bahawa dua ni kalau kita betul-betul nakkan perincian, memang dia akan ada dua bunyi yang berbeza. Andai kata contohlah dalam hati tuan-puan, ustaz boleh ke kalau baca bunyi sama je? Okey. Kan, bukanlah kata boleh dia kita kata apa, ikhfa atau tak ikhfa, contoh bunyi sama kan, in kuntum mu'minin, in kuntum mu'minin, betul, tetap ikhfa. Cuma dari sudut kesempurnaan, maksudnya bila tak letakkan martabat tu, itu je lah beza dia. Boleh tuan-tuan dan puan? Boleh? Inna fi dhalika la'ayatan lakum in kuntum mu'minin. Gitu. Boleh? On tak on? Sekejap, saya baca komen tu. Terlepas pula. Puan Afikah, Puan Nazrina kata boleh nampak dari kadar persembunyian cara dengung. Ya. So kita faham macam ni. Okey, sedikit tambahan. Bila sebut a'la, a'la ni maksudnya paling mudah nak buat. Nak buat tu mudah. Kalau awsat, yang pertengahan, martabat yang pertengahan, dia nak kata susah pun tak, senang pun tak. Ni apa yang disebutkan lah dalam kitab-kitab kan. Kemudian bila kata martabat adna, paling ke belakang sekali, paling bawah. Adna ni paling rendah. Sebabkan makhrajnya jauh. Jadi bila jauh, maka makin wujud kesukaran itu. Sebab bila dia jauh, dia takkan jadi izhar. Dia tetap perlu diikhfakan. Masya Allah. Tak maaf tuan-puan. Istilahnya mungkin berat sikit kan benda ni. Ini topak lah untuk sahabat-sahabat kan yang dah ikut kelas. So macam tu. Fahamkan kalau a'la ni mudah nak buat. Ta dal ta kan. In kun, nampak senang nak buat. Kun sebab makhraj dekat. Sebab tu diistilahkan a'la. Okey. Itu puan Puan Nazrina baru tanya kot kan, apa yang dimaksudkan a'la. So ini antara saya dapat huraikan semula. Dia kata a'la ni maksudnya senang nak buat, tertinggi. Kadar dengungnya, sembunyi itu lebih mudah. Sebab tu dikategorikan a'la. Okey. Wallahu a'lam. Kalau awsat, dia tak susah, dia tak senang. Dia balance lah, tengah-tengah. Kalau adna, okey, dia paling rendah kan, dia paling jauh. Makhraj dengan nun mati ni tadi, maka ianya disebut sebagai ikhfa yang agak sukar untuk dilakukan. Contoh macam kaf lah. In dia bunyi seakan-akan izhar sebab dia jauh kan, dia jauh. Itu yang dinyatakan lah dalam sebahagian kitab. InsyaAllah boleh faham kot. Baik, kita sambung. Minta maaf tuan-puan Kok ada yang rasa macam berat ke, tak apa, pelan-pelan kita belajar. Sebab kita tahu yang ada ni banyak macam-macam level ada kan yang dengar ni. Tak apa, ambil yang mana boleh ambil dulu. Yang tak boleh bukanlah suruh tinggal, relax pelan-pelan. Nanti lama-lama dah biasa dengar tu, dapat lah tu. In kuntum mimmati bertemu mim idgham mithlain IDM. Mim mati bertemu mim. Okey, mithlain ni maksudnya sama. Pertemuan dua huruf yang sama. Cuma syarat dia satu huruf mati, satu huruf hidup.
Okey, syarat berlaku idgham mislain ni ialah pertemuan dua huruf yang sama. Satu mati, satu hidup. Satu mati, satu hidup. Okey, ni mim mati dan ni mim hidup. Nampak? Itu kata mislain, dua pertembungan dua huruf yang sama. Jadi disebabkan itu maka berlakulah idgham, dan kita tengok wujudlah sabdu di sini dengan tujuan nak bagi tahu kita adanya unsur idgham. Kuntum, tum, dengung sempurna, kamil, sempurna. Okey, dengung sempurna. Mu'minin, mu'minin, nin, ma'arid disukun, M-A-L. Okey, ma'arid disukun, 246. Itu sahaja. Dapat tak tuan-tuan puan? Dia awal-awal je rasa susah. Kan, InsyaAllah kalau tuan-tuan perempuan yang lain ni kalau ada kesempatan nanti, kalau ada kesempatan boleh join kelas kita. So dia ada cerita dia, perjalanan cerita dia. Untuk kita faham perjalanan ikhfa' hakiki ni. Dia kalau dengar terus-terus macam tu mungkin kurang sikit lah nak faham tu. Boleh faham, cuma mungkin tak nampak sebab ada part lopong kan. Jadi kalau dalam kelas kita memang bincang terperinci lah apa yang dimasukkan ikhfa'. Ikhfa' ni dari mana wujudnya, kenapa ada istilah ikhfa'? Kan, rupanya dia di antara izhar dengan idgham. Banyak cabang kita akan cerita tu nanti. Okey. Kalau huruf berjiran dengan nun senang nak buat dengan ikhfa', betul tak ustaz? Ya, betul. Puan dia. Itulah contoh tadi yang martabat a'la tadi, ta dal dengan ta, sebab dia paling dekat dengan makhraj nun sakinah, nun mati. Maka dikategorikan a'la. Senang nak buat. Cuma dalam senang tu kena hati-hati supaya tak berlaku idgham, sebab dia dekat. Sebab dia dikiaskan dengan hukum idgham birunnah. Kan idgham birunnah kan sebab makhrajnya hampir, sebab tu dia dimasukkan. Udah. Ini dimasuk bab lain lah pula kan. Macam itulah perjalanan dia. InsyaAllah. Barakallahu fikum. Moga-moga Allah sampaikan al-fahmu, kefahaman pada kita semua, tuan-tuan puan-puan kepada kita semua insya-Allah. Baik, dapat ke ni? So esok hari esok 8 hari bulan Jadi esok insya-Allah esok kita habiskanlah terus. Satu muka surat. Separuh muka surat ni lagi yang berbaki ni kan. Esok kita habiskan. So tuan-puan esok bedah ayat 50 sampai 52. Boleh? Itu sahaja. Pokoknya berkenalan dulu dengan nun sakinah. Sahih jiddan. Betul sangat tu. Memang kena berkenalan Baik, insyaAllah. Itu sahaja. So jom kita baca dulu. Saya nak bagi tahu ni. Lupa pula. Kejap Mana ke dia? Untuk seminar tuan-puan, seminar makhraj, siapa yang belum daftar lagi boleh daftar. Sebab mana muka saya? Alright. Sebab untuk pendaftaran seminar ni esok kita tutup last. Okey, sahabat-sahabat yang sedang menonton ni, siapa yang belum daftar, nak daftar seminar, boleh daftar. Sebab tarikh tutupnya esok 8 Oktober. Okey, last. Ini setakat ni apa yang saya dimaklumkan lah. Tak tahulah kok akan datang akan buka lagi ke tidak kan. Cuma setakat ni sebab kita nak kemaskini data apa semua, sebab nak buat penghapusan buku semua kan, modul. Jadi sehingga esok pendaftaran dibuka dan yurannya itulah dia. Seperti yang tuan-puan tengok tu, RM25 satu orang. Kita akan bagi modul melalui PDF lah, file PDF. Kemudian yang RM49 tu tidak termasuk postage itu adalah modul yang fizikal, di mana kita akan kita balut, kita post pada tuan-puan lah. Jadi tuan-puan tak adalah fikir-fikir dah. Tunggu sampai dan tunggu tarikh seminar, kita on. Itu sahaja. Okey. Siapa yang dah daftar? Tengok sikit, ada tak? Ada ke orang daftar ni, seminar ni? Saya pun tak tahu lah, sebab bukan saya yang tengok kan. Data customer yang masuk ataupun yang mendaftar ni, saya tak tahu. Saya tahu tunggu hari kejadian tu je nanti. Siapa yang dah daftar tulis sikit.
Apa? Say. Tuliskan di ruangan komen saya. Boleh? Sporting sikit tuan-puan. Nak habis dah ni. Okay. So esok last nanti boleh dapatkan link pendaftaran, boleh tengok di atas tu. Alhamdulillah. Okay, jom kita baca dulu. Kita bertalaqi untuk ayat 49 ni, insya-Allah. Wa rasulan ila bani Israel. Saya dah daftar, Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih yang dah daftar. Jumpa anda pada 23 Oktober. Doakanlah moga Allah memudahkan sampaikan kita pada tarikh tu nanti. Moga-moga tak ada aral yang melintang, insya-Allah. Baik, jom tuan-tuan dan puan. Are you ready? Dah sedia ke semua? Kalau Sarawak berapa kos posnya, Ustaz? Oh, Sarawak saya tak pastilah puan dia. Kena tanya Encik Ifan. Boleh? Saya minta maaf Saya tak pasti untuk harga-harga pos ni. Sebab itu bahagian bukan saya in charge tu bahagian tu. Saya memang sejujurnya saya tak tahu langsung. Saya tahu buku tu akan dipost je. Cuma saya tak tahu kosnya macam mana. Dia orang buat tu bila, postnya bila. Saya bukan tak nak ambil tahu. Sebab bukan bahagian saya kan. So tahu pun sikit-sikit macam tu je lah. Cuma harga post tu mungkin rujuk Cik Ifan balik InsyaAllah. Baik, jom. Dah sedia semua? Okey, tarik nafas dalam. Tarik. Kita nak baca kau-kau ni tuan-puan. Kau-kau. Kita nak baca betul-betul ni. Pastikan terapkan apa yang kita dah faham tadi, sebentar tadi. Boleh? Baik. Tarik nafas. Tenangkan fikiran dulu. Tenangkan hati. Fokus pada setiap huruf-huruf tu yang kita nak baca ni. Boleh? Baik. Jom. Kita mulakan. Saya baca, tuan-puan ikut untuk kali kedua tu InsyaAllah. Kita bawa maqam ras hari ni. Ceria sikit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rasulan ila bani Israel anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum wa rasulan ila bani Israel anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum min at-tin kahay'ati at-tayr anni akhluqu lakum min at-tin kahay'ati at-tayr فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله فأنفخ فيه فيكون
وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم Baik, Alhamdulillah. Jadi selesailah pengajian kita pagi ini tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah. Terima kasih saya ucapkan ngamboi lah. Okay, terima kasih saya ucapkan buat semua sahabat-sahabat yang bersama untuk pagi ini. InsyaAllah jika ada kesempatan buat tuan-puan esok kita jumpa lagi ya, InsyaAllah. Mukminin bacaan syiddah ke Ustaz. Pada hamzah yang sukun mesti syiddah. Okey. In kuntum mu'minin. Mu'minin. Dapat? Hamzah mati je, itulah dia. Dia tak ada kelain dah. Mesti syiddah. Okey, tertahannya suara. Wallahu taala a'lam. Baik. So esok jangan lupa sambung untuk tuan-puan bedah sampai akhir ayat akhir ayat, bukan ayat sampai akhir ayat untuk muka surat 56 ni. InsyaAllah kita jumpa esok. Baik. Afwan insyaAllah. Jadi kita tutup dulu tuan-tuan dan puan dengan bacaan doa tilawah ni. Boleh? Jom sama-sama tadah tangan. Kita mohon pada Allah, moga-moga ada keberkatan di atas apa yang kita lakukan pada pagi ini, insya-Allah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Allah rahmati kami dengan Al-Quran,
Jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rezekikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia hujjah kami, ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, Alhamdulillah. So itu saja tuan-tuan dan puan untuk hari ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan, dan mohon maaf anda ada salah silap ataupun kekurangan dalam penyampaian saya. InsyaAllah yang baik itu semuanya datang daripada Allah SWT, dan yang kurang tu daripada diri saya sendiri. Moga-moga diberi kesempatan untuk adakan perubahan insyaAllah. Terima kasih, doakan kami Zee Ngaji terus berkembang maju insyaAllah. Saya doakan khusus buat pelajar-pelajar saya, tuan-tuan dan puan, insyaAllah. Moga-moga tuan-tuan dan puan diberikan nikmat nikmat masa. Itu yang paling penting, sebab dengan adanya nikmat masa barulah kita boleh macam sekarang ni tuan-puan ada masa untuk meneruskan mencari guru, mencari kelas-kelas pengajian dan sebagainya. Dan apa yang penting sekali, nikmat kefahaman lah insyaAllah. Moga-moga Allah kurniakan kita kefahaman yang kata apa, selari dengan acuan Islam itu sendiri insyaAllah. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan jumpa lagi esok insyaAllah. Doakan moga-moga internet pun okey. Hari ni Alhamdulillah internet okey. Dan tak ada apa dah kot. Siapa yang nak daftar seminar esok tarikh tutup, so boleh teruskan daftar. InsyaAllah kita jumpa pada hari seminar nanti 23 Oktober 2021 insyaAllah. Kita tangguhkan dulu dengan tasbih kafarah wassalatul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baik, itu saja insyaAllah. Jangan lupa hashtag kita santai tapi sampai. Kita jaga Quran, Quran jaga kita. Saya undur diri dulu tuan-tuan dan puan. Jumpa lagi. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa ma'as salamah. Orang mukmin yang sejati jika terbuat dosa, hatinya luka punah, sedih dan derita. Jiwanya parah tak boleh melupakannya sepanjang masa. Kalau ia anggota lahir, tentu nampak berdarah. Kalaupun sembuh dari lukanya, namun parutnya masih ada. Begitulah halus perasaan seorang hamba yang berdosa. Dia tak boleh melupakannya sepanjang masa. Bagaimana dia boleh melupakannya? Kerana parutnya
masih ada. Artinya ingatannya pada dosa tak boleh dilupakannya, teringat sahaja jiwanya tersiksa. Teringat sahaja hatinya derita, payah sekali dia mahu melupakannya. Perasaan ini anugerah dan nikmat dari Tuhannya. Takut dengan dosanya itu jadi syafaat padanya. Tersiksa dengan dosa, derita dengan kesalahan, dianggap oleh Allah itulah hukuman pada hambanya. Moga di akhirat kelak terselamat daripada siksa neraka. Begitulah hati seorang mukmin, sentiasa sahaja